ni saya nak bawa pula perhatian anda untuk satu lagi menu. Ini memang menjadi kegemaran lah masyarakat kita kan. Yang mana kita nak kongsikan berkenaan dengan lepat pisang. Kita bersama dengan Puan Nur Sheila Abdul Rahman ataupun Kak Sheila di dapur. Apa khabar Kak Sheila? Sihat, jumpa lagi kita. Terima kasih Batin. Alhamdulillah. Itulah. Okey, selalunya Kak Sheila punya pengalaman sendirilah untuk bertukar juadah ni kan. Selalunya apa agaknya makanan ke? Selalunya kuih-kuih lah Kak Sheila kan? Kita buat sebab kita semua family. So memang kita buat memang lebih selalu. Kita bagilah pada jiran kita berkongsi seronoknya sama-sama. siapa jiran Kak Sheila? Mesti. Okey. Almost every day Ramadan memang kita orang tak pergi ke bazar. Semua buat sendiri? Buat sendiri. Alhamdulillah. Itu yang rasa seronok tu. Kan? Alhamdulillah. Ada juga orang kongsikan kalau dekat kampung-kampung kan dia siap bercall. Esok masak apa? Yang ni masak apa? Ini masak apa? Cukup 5, dah ada 5 juadah. Dah jimat dah. Dah jimat dah. Okey. Kita nak tanya juga Kak Sheila, kalau kita nak buat lepak pisang ni, pemilihan pisang tu macam mana? Biasanya kita guna pisang berangan lah. Kalau nak guna pisang mas boleh, tapi pisang mas ni terlalu manis lah. Takutlah kan potong kaki nanti. Ikut pisang berangan lah. ni dia sedap, dia ada juicy, dia ada ujung-ujung ada masam sikit, dan dia tak terlalu manis. So memang buat macam ni, buat jemput pun sedap. Itulah. Dia boleh pilih lah kalau ikut siapa yang suka manis sikit, cari boleh yang gunakan. random lah, yang random. Okey, tadi sambil Sugi dah kongsikan berkenaan dengan popiah tu, Kak Sheila dah masukkan gula perang, garam, gula pasir. Dekat dalam ni dah lenyek kita punya pisang tu. Dah sampai jadi beginilah. Dah sampai. Terkejut saya. Dia risau takut dia tak dapat lepat tu. Itulah. Awal-awal tadi saya dah bagi tahu Puan dah yang saya disuka sangat lepat pisang. Okey, ada banyak. Ada banyak. Awak dah pandai buat. Saya okeylah, saya dah tengok tadi mudah. Mudah. Okey, dia tak adalah mudah sangat. Cuma pemilihan pisang tu yang paling penting lah, sebab dia akan menjadikan rasa kita punya lepak pisang tu bagaimana kan. Okey, dan seterusnya kita akan masukkan santan. Santan kita masuk selang-seli. Pisang ni kita jangan lenyek sampai terlalu hancur sangat. Kenapa tu Kak Sheila? Sebab kita nak bila makan sedap, ada rasa pisang nanti kan. Saya macam tak faham. Boleh tak saya Boleh silakan. Terus jimat masa kita. So kita ni campur tepung. Ini tepung gandum dan juga tepung beras. Kita letak sikit demi sikit lah. Okey, lepas tu kita masukkan balik santannya. Kita gaul masuk santan. Ini dah sudah ni. Baik, santan tu yang pekat lah Kak Sheila kan? Ya, yang pekat. Bagi dia berlemak betul-betul dia memang kan? kena ada santan. Okey, selalunya dan juga kalau santan ni kita nak tahan, macam kita guna santan apa ni, kita masak dulu santan ni bagi naik wap dengan sedikit garam. Itu tips dia lah. Tips dia ya. Masak dahulu. Sebab apa pun santan fresh dia tak sedap. Okey, berapa? Tengok. 10 berapa? 11? 11, 12, 13. Sedap, serius sedap sangat. Rasa Alhamdulillah. pisang dia. Alhamdulillah. Sebab kadang-kadang rasa tepung tu lagi kuat daripada rasa pisang. Yang memang rasa pisang dia. Membuatkan saya macam nak rasa jugalah. Boleh Sila. Sebelum kita nak bagi dekat si Ali dengan Abu tu, kita rasalah hasil kita dulu. Rafiwan, sambil saya tengah rasa ni, jiran sebelah tengah panaskan api nak goreng kari pap. Cepat Okey, Kak Sheila, mungkin jugalah kalau kita ni dah nak siap dah ni. Dah nak siap dah, kita nak ambil masuk tepung. Nampak macam dia cair-cair sikit. Dia tu memang masuk kena lagi. cair. Memang dia kena cair. Sebab kalau tidak nanti lepat, kita nak lepat kita tergedik. Itu dia. Term dia. Kena gedik. Kalau nampak tak yang nanti gedik tak tu yang apa. kat sini. Nampak dia punya lembik dia. Kalau Sebab tu panas-panas tu dia lagi dia gedik. kena macam orang kata kita tak nak lepat kejung. Tak nak betul. Okey, bolehkah Bismillahirrahmanirrahim Saya tak sekejap? terkata, awak nampak tak? Saya stop sekejap. Saya nak menghayati lepak pisang ni. Saya tengah menikmati dia sedap. Ini memang resepi tradisi daripada arwah mak. Selain daripada lepak pisang ni kan, Sheila, saya suka kuih kemboja. Kuih bakar. Aneka kuih di bakar situ. pandan. Saya panggil kuih kemboja, betul kan? Sebab dia bentuk bunga kemboja. Lepas tu ada kuih lapis yang bentuk bunga. Okey. Kuih keria, kuih durian, kuih serimuka durian. Yang ni semua kuih tradisi kita. Sedapnya. Koci ke? Koci. Nampak tak? Saya tahu segala kuih. Sebab Kuih dan saya kuih. memang penggemar makan kuih. Okey, Kak Sheila. Kita dah kongsikan kuih lipat pula, kuih lepak pisang. Lepas kat mana agaknya mereka boleh dapatkan ataupun nak tengok resepi-resepi daripada Kak Sheila? Daripada IG saya. Saya banyak share semua resepi-resepi. Okey. Ada IG Sheila di Dapur. IG-nya Sheila FB di pun Dapur. Sheila di Dapur, TikTok pun Sheila di Dapur. Kak Sheila orang utara ke? Ya. Okey. Ni orang utara. Dia kena lorat dia. Dia lorat. Dalam tu ada ke yang tengah dikukus? Tak ada, kita kena panas, kita nak kukus nanti. Bolehkah nak tunjukkan macam mana lipatannya? Boleh. Sekejap. Okey, kita nak tunjuk satulah untuk penonton-penonton. Mungkin ini boleh naikkan semangat kan juadah bulan Ramadan ni rasa nak buat lepak pisang. Kita tengok dekat Apa yang saya terlepas tadi? Okey, daun ni kena
pisang berangan. Kalau pisang emas ni dia manis sikit. Layok. Daun ni kita kena layok dulu. Kalau kat kampung ni job saya yang layok tu. Layok kan kalau ada yang muda-muda tak tahu layok ni tahu tak apa dia? Saya lah yang muda yang tak tahu layok. Layarkan di atas api. Kita lalukan di atas api kan. Tapi make sure daun ni dah bersih, dah kering betul baru kita layok. Okey. So kita start Mari. So satu tunjuk satu, lepas ni Fatin sambung lah. Boleh sangat. Okey. So ni ini kita akan bubur kelapa tengah. Ikutkan orang tutorial masuk bubur kelapa. Cuma sekarang ramai yang muda-mudi tak suka ada kelapa tengah. Kita pulang. Macam ini tadi saya tak bubur. Saya tak bubur. So yang ni kita akan bubur. Kita masukkan. Okey, masukkan dalam 2 sudu. Nampak dia ada ketul-ketul lagi pisang tu. Itu yang sedap tu. Itu yang sedap kita makan tergigit-gigit tu kan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Kita letakkan 2 sudu. Letakkan dalam 2 sudu. Ya, 2 sudu cukup. Pandai Fatin. Kukusnya berapa lama? Kukusnya berapa lama? Kukus dalam 20 minit je. 20 minit. Nanti kita bubur je kelapa ni. Okey. Then macam ni. Okey, ini kita lipat. Berikan perhatian. Macam ni kita kena lipat. Dia, lepas tu lipatkan separuh. Lipat betul, lepas tu kena tekan cepat kat sini. Sebab kita tak nak dia bocor. Okey. So ini yang atas ni kita lipat. Sebab kalau kita lambat nanti kan dia dah meleleh. So beginilah. Okey, boleh. Okey. Saya letak dalam kukusan. Fast learner. Sila cabarannya. Boleh. Okey, kalau sambil-sambil awak buat sebab saya tahu awak boleh buat tapi saya just nak tahu berapa lama awak perlukan. InsyaAllah dalam 15 minit lama Lama dalam sangat. 2 minit. Awak bagi saya 2 minit. Sambil-sambil menunggu awak, apa kata kita bersama dengan Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin selaku tokoh warisan kebangsaan orang hidup dalam talian sekarang ini. Selamat tengah hari, Assalamualaikum, Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi dan selamat tengah hari. Sambil-sambil Datuk Okey, Datuk tengah tengok kan WHO terliur tak tengok juadah-juadah kat sini? Ya. Kalau boleh. Sedap nampaknya. Kalau boleh kami nak hantar tapi Datuk jauh sangat di Negeri Sembilan. Okey baik. Datuk, bila bercakap mengenai warisan dan pelbagai jenis juadah tradisional ni, mungkin Datuk boleh kongsikanlah pengalaman Datuk sendiri membesar dengan mungkin membuat ataupun menikmati juadah-juadah ni. Tak nak ukur. Baik, saya mulakan begini sebenarnya. Lembu baru, pedati baru, lembu masuk Kota Melaka. Multimedia koridor baru, pesaka lama ataupun kuih-kuih lama jangan kita lupa. Yang sebenarnya kuih-kuih lama ni satu hidangan yang cukup lazat yang sebenarnya. Sebab asalnya daripada apa yang ada di sekitar. Yang saya nampak tu daripada pisang, tepung, daripada ramuan-ramuan asli kita sebenarnya. Itu yang paling menarik. Betul. Itu yang paling menarik. Kalau Datuk sendiri yang paling Datuk suka apa dia? Itu lepat pisang tu memang saya tengah buat untuk Datuk. Memang kegemaran saya. Okey. Dan Datuk, kalau mungkin nak tanya jugalah kan, tradisi kita bertukar juadah ni kan, bagaimana agaknya untuk kita nak teruskan tradisi ini untuk generasi-generasi muda ni? Kadang-kadang memang nampak remeh kita buat, kita hantar, tapi sebenarnya dia punya berkat dia, kita rapat sesama jiran tu, mungkin Datuk boleh kongsikan juga. Ya, soalan tu soalan yang cukup cantik. Sebenarnya budaya bertukar juadah sudah bermula lama sejak dari orang Melayu wujud. Kita masak sejenis lauk dan kuih dalam kuantiti yang banyak. Akan mengagihkan kepada saudara mara, jiran dan juga masyarakat. Pulangan di atas meja akan menjadi banyak. Bulan puasa zaman dulu-dulu sangat dinanti-nantikan. Kerana bagi mereka ini bulan yang penuh dengan rahmat. Berpuasa, tunaikan rukun Islam, beribadat, berjemaah solat di masjid, surau termasuk solat sunat tarawih, mengaji tadarus, berjemaah berbuka puasa dan juadah dibawa oleh masyarakat. Di rumah bertukar-tukar. Bertukar juadah berbuka puasa, khususnya kuih muih dan lauk pauk. Contoh, satu keluarga A buat juadah kuih lepat macam yang tengah buat sekarang lah. Dihantar ke rumah B, C dan D. Balasannya akan jadi banyak. Begitu juga yang dibawa ke masjid dan surau. Jumlah dan jenis masakan akan jadi banyak kerana dibawa oleh banyak keluarga. Biasa yang akan jadi tukang hantar masakan dan kuih adalah anak-anak, dan ini akan menanamkan kesedaran menyayangi karib, kerabat, tetangga dan masyarakat. Berat sama dipikul, ringan sama dijenjeng, mendapat sama pelaba, kehilangan sama merugi. Semalu sesopan sehina, sakit sama sakit, senang sama senang.
senasib sepenanggungan. Kasih mengasihi selama hidup. Dan yang menariknya Datuk Fatin dan penonton kat Malaysia ni bukan setakat sejenis kuih ataupun juadah, tetapi sebab kita ada pelbagai kaum, macam-macam juadah dan kuih boleh dikongsikan sesama jiran dan rakan-rakan. Tapi kan Datuk, sekarang ni mungkin ada lagi yang mempraktikkan, bukan mungkin, memang ada lagi yang mempraktikkan bertukar-tukar juadah dan kuih-muih dan sebagainya. Tapi mungkin dalam kalangan yang lebih muda, yang muda ni dia memilih jalan lebih mudah lah. Kita order, kita hantar je lah daripada kita buat dan menghantar. Bagaimana Datuk rasa kita boleh menggalakkan supaya anak-anak muda ni mengambil inisiatif untuk membuat kuih, masak bersama-sama, lepas tu kita memberikan kepada kawan-kawan kita? Baik, kita kena faham konsep sedekah tu sebenarnya. Sedekah yang ikhlas. Kalau kita ikhlas bagi, bukan kita nak minta pulangan, tetapi yang sebenarnya kita akan dapat banyak sebenarnya. Sebab puasa ini kita kena puasa yang betul-betul puasa. Jangan puasa yang yuk pagi-pagi buka biok. Sebab puasa ni jika digumpal selebar kuku, jika dibentang selebar alam, walau sebesar biji labu, langit dan bumi ada di dalam. Banyak manfaatnya dari segi kuih, dari segi manfaat kesihatan, pahala. Itulah yang mana kita perlu dan kita cubalah kan. Kalau tak besar juadahnya pun sedikit, tapi atas ingatan dan keikhlasan kita, Datuk Okey, kita nak ucapkan terima kasih banyak Datuk atas perkongsian. Kita bersama Datuk Paduka Dr. Muhammad Rosli Saludin. Terima kasih sekali lagi Datuk kerana bersama dengan kami berkongsi mengenai topik hari ini. Terima kasih. Terima kasih, Datuk. Dan Puan Sheila tadi tak sempat nak tanya Instagram apa Puan Sheila kalau nak order sebab ramai suka lepas pisang ni. Sheila di dapur. Sheila di dapur. Lepas ni Fatin di dapur akan buat saya sila. haripap. Sedap juga Fatin di dapur.